KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada adik-adik semua bersama-sama saya Sean Steven dalam rancangan Teroka di Didik TV KPM. Apa khabar semua? Adakah anda bersedia untuk menerokai subjek kita pada pagi ini? Sememangnya betul. Ya. So pada pagi ini adalah subjek sejarah dan geografi yang bertema ekonomi. Sebab tu pun saya pelik. Kenapanya ada barang-barang kat sini? Ada bahan besi, ada makanan, ada minyak. Untuk apa ni? Untuk menerangkan ataupun supaya kami dapat menerokai secara lebih mendalam lagi, apa kata kita panggil masuk cikgu-cikgu pada hari ini, iaitu Cikgu Daniel dan Cikgu Roslia. Hai Cikgu. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi, Sean. Selamat bertemu. Sihat ya, Sean? Ya, sihat. Okey. So jadi, Cikgu boleh tak terangkan apa yang kita akan terokai pada hari ini? Okey, kita terdapat di sini terdapat barang-barang yang kita bawa khas untuk rancangan kita, iaitu terokai subjek sejarah dan geografi. Jadi kita akan dapat maklumat yang banyak tentang info-info kegiatan ekonomi. Oh, kegiatan ekonomi. Okay. Tetapi Sean, kami ada sediakan video. Dan daripada video yang kami akan tayangkan itu, sebenarnya kami akan terangkan apa yang pelajar-pelajar akan teroka pada hari ini. Okey. Marilah kita menonton video tersebut. Didik TV KPM. Penerokaan sumber pembangunan kawasan dulu hingga kini. Malaysiaku terus gemilang. Kejayaan pasti akan datang. Didik TV KPM. Wah, menarik juga video tersebut. Boleh tak Cikgu kaitkan apa kandungan video tersebut berkaitan dengan subjek kita pada pagi ini? Okeylah Sean, sebenarnya dalam video tadi terdapat pelbagai kegiatan ekonomi. Antaranya pertanian, perikanan, perniagaan, termasuk juga pelancongan. Sebenarnya itu adalah kegiatan ekonomi masa kini. Dan itu adalah kesinambungannya terhadap sejarah masa dahulu. Dan oleh itu, wujudlah pembangunan sesuatu kawasan. Okey. Tapi untuk hari ini pula, seperti yang dikatakan oleh cikgu tadi, untuk subjek sejarah dan geografi, bagaimana kaitannya dengan ekonomi dan juga apakah yang akan kami terokai pada hari ini untuk subjek tersebut? Okey, Sean, dari sudut subjek sejarah pula, sebenarnya kegiatan ekonomi yang ditayangkan dalam video sebentar tadi berkait dengan kegiatan ekonomi sejak abad pertama Masihi. Kegiatan ekonomi kerajaan awal alam Melayu. Oh, wow. Okey. Dan yang paling penting adalah murid-murid akan belajar elemen K, kepentingan menghargai warisan alam Melayu itu sendiri. Okey. So kalau kita nak kaitkan pula dengan objektif-objektif untuk kelas pula untuk rancangan kita pada hari ini, apakah objektif-objektif tersebut yang akan kami terokai pada pagi ini? Okey, untuk mata pelajaran geografi, cikgu harap murid-murid di luar sana dapat mengenal pasti 3 sektor ekonomi. Seterusnya dapat mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dan kepentingan kegiatan ekonomi pada masa kini. Dan bagi sejarah pula, kita akan lihat kegiatan ekonomi yang sedia ada bermula daripada kerajaan awal alam Melayu dan kita akan lihat apa peri pentingnya menghargai warisan ekonomi itu sendiri. Wow, memang menarik topik kita pada pagi ini. Betul, apa Sean. kata sebelum kita pergi ataupun menerokai secara mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali ke Didik TV KPM untuk rancangan Teroka. Didik TV KPM. Kembali semula ke Didik TV untuk rancangan Teroka bersama-sama saya Sean Steven dan juga Cikgu Roslia dan juga Cikgu Daniel. Untuk subjek sejarah dan geografi
ekonomi. Okey, tapi untuk hari ini bukan kita bertiga saja kan cikgu? Betul. Kita juga Betul, ada student ataupun murid-murid yang ada dalam talian. Apa kata cikgu kenalkan mereka kepada penonton-penonton kita yang menonton program kami? Okey, baiklah. Kita teruskan dengan memperkenalkan pelajar-pelajar dari Sekolah Sultan Alamsyah. Terdiri pada 4 orang. Yang pertama, cikgu perkenalkan diri. Pertama, Indra. Hai Indra. Hai cikgu. Apa khabar? Hai cikgu. Okey, yang kedua, Nukman. Apa khabar Nukman? Sihat nampaknya tu? Yang cikgu. ketiga, Hanif. Ya. Hai. Yang keempat, Afif. Okey, beri say hi to Sean juga. Okey. Hai. Okey, kamu berempat, Hai. kalau dah sedia, sihat, ready, thumbs up. Cikgu nak lihat thumbs up. Okey, Okey. bagus. Okey, kita akan terus belajar untuk topik sejarah dan geografi dalam segmen Meneroka. Okey, baiklah cikgu. Cikgu silakan dengan penerokan kita pada pagi ini. Okey, baik. Terima kasih, Sean. Okey, murid-murid yang berada dalam talian, okey, sebelum cikgu tayangkan video pendek ya, cikgu nak murid-murid yang berada dalam talian serta yang berada di hadapan kaca TV anda masing-masing untuk sediakan beberapa bahan. Okey, yang pertama kertas A4 kosong ya atau kertas lukisan. Okey, kosong ya. Boleh cikgu tengok ada ya. Dan yang kedua ada magic pen atau sebarang alat tulis. Kenapa? Tunggu selepas video. Okey, sekarang murid-murid yang berada dalam talian dan di hadapan kaca TV, kita tonton video, fokus dan hadap. TV KPM. Didik TV KPM. Baik murid-murid, anda dapat lihat dengan jelas? Dapat cikgu. Dapat Okey, cikgu. dapat lihat dengan jelas ya. Cikgu suruh fokus dan hadam, betul? Okey, sekarang apa fungsi kertas? Okey, sediakan kertas tadi yang kosong dengan magic pen. Sekarang apa yang cikgu nak kamu buat? Okey, bersama dengan murid-murid yang berada secara langsung cikgu nak kamu buat lakaran asas. Okey. Lakaran asas. Boleh nampak ya? Jelas? Jelas cikgu. Okey, so cikgu nak kamu lakarkan secara lakaran asas. Sekarang ya, begitu juga dengan murid yang berada di rumah masing-masing. Anda juga boleh menjalankan aktiviti yang sama dengan pelajar-pelajar yang berada di dalam talian ya. Okey, boleh? Cikgu nak lihat lakaran. Cikgu. Bagi Okey. Nukman, Indra, Nukman, angkat lakaran kamu. Okey, Afif dah. Hanif dah ya. Okey, bagus. Sekarang apa yang kamu perlu buat dengan lakaran ini? Okey, itulah fungsi video 15 saat tadi. Sekarang cikgu nak kamu pejam mata sekejap, imbas kembali apa yang ada dalam video dan pengetahuan sedia ada kamu labelkan. Okey, labelkan ya pada kertas ini lokasi, bentuk muka bumi dan kegiatan ekonomi yang ada. Jelas ya, murid-murid? Okey, boleh? Jelas. Okey, so cikgu berikan seketika untuk kamu labelkan bentuk muka bumi dan kegiatan ekonomi. Okey, boleh? Jikalau dah siap, cikgu nak Boleh, kamu okey. angkat dan Boleh. tayangkan di hadapan skrin masing-masing. Boleh? Okey. Boleh. Okay, bagus ya. Begitu juga dengan murid-murid yang berada di hadapan kaca TV sekarang. Baik, Sean. Okey, Sean. Ya cikgu. Okey, Sean lihat ya, ada beberapa barang Barang, yang berada di hadapan. Sepertinya Sean sebut tadi ya, Ya, cikgu. ada barang besi. Nama dia tepak sirih Tepak Sean. sirih ni, Okey. Sean. Okey, dan di hujungnya ada sarang burung. Sarang burung. Original sarang burung ya, Sean. Dan Dia sa- ada ni. Apa ni, Sean? Baik cikgu yang menjawab. Ini labu sayung kita panggil. Okey, labu sayung. Dia ada saiz yang besar. Ya. Tapi ini kita bawa saiz yang kecil dan kegunaannya kita letak air untuk dia rasa lebih sejuk. yes. Ah. Inilah fungsi peti sejuk zaman dahulu, Sean. Baik, baik. Dan ada buah-buahan, Ya. rempah, Ada padi beras. ya. Ini apa pula, Sean? Ini saya tahu lah kalau tak silap saya minyak masak. Oh, Tapi cikgu, apa baik. kaitannya dengan program kita pada hari ini? Sebenarnya barang-barang ni lah merupakan hasil hasil sumber yang ada pada negara kita.
Contohnya kalau kita tengok ni, ini adalah daripada kegiatan perlombongan. Yang ini adalah kegiatan pertanian. Ini pun pertanian. Jadi hasil ni kita bawa ke sini supaya pelajar boleh nampak bahawa penerokaan kita meliputi pelbagai kegiatan ekonomi. Yang ini dari apa agaknya, Con? Dihasilkan. Hasil Saya dari pun tak pasti. Mungkin cikgu yang boleh menjawab lah. Okey, Saya dia pun tak segi pasti. tanah ya. Daripada liat. tanah. Baru liat. je nak jawab. Okey. Hasil daripada lembah Sean tak sungai. berani Sini, saja tanah. nak jawab tu. Sebenarnya Sean tahu ya. Sean tahu tahu. je. Cuma bagi peluang ya. Bagi peluang je, Sean. Ya, Okey. betul cikgu. Okey, apa pula kita balik sebenarnya kepada murid-murid yang ada dalam talian untuk tengok sama ada mereka telah pun dah selesai siap ke tugasan belum? mereka. Okey. Dah selesai ke belum? Dah ya, kalau dah anak-anak selesai, murid cikgu? Dah cikgu. Dah cikgu. Okey, alhamdulillah. Boleh kita mulakan dengan beberapa salah seorang lah untuk Okey. mula menerangkan. Cikgu. Okeylah, saya yang pilih lah. Kita Okey, mula okey. dengan Afif Haziq. Okey, Afif Haziq. Silakan Cikgu. Afif. Okey. Cikgu, pertama saya nak tunjuk di sini ada pesisiran pantai. Jadi di sinilah mereka lakukan aktiviti pungut hasil laut. Okey. Bagus. Saya pula cikgu. Saya pula. Siapa Indra Di ke? sini, Indra ya. Okey, Indra. Okey, Indra. Di sini ada kawasan pedalaman. Okey. Dan kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan ialah pelombongan dan memungut hasil hutan. Okey, bagus. Apa pula kata tadi siapa? Indra ya? Hanif. Ya. Ya. Ya saya. Okey, selain daripada membungkuk hasil laut di kawasan pesisir pantai, terdapat juga pelabuhan di mana aktiviti perdagangan dilakukan oleh masyarakat setempat. Okey. Alright. Dan Last sekali adalah siapa yang Luqman. Luqman. Ya. Okey, saya. Luqman. Baik, seperti yang anda lihat di kawasan ini merupakan kawasan lembangan sungai di mana kegiatan ekonomi yang dijalankan di sini ialah pertanian dan perikanan. Contoh tanaman yang diusahakan ialah padi dan tumbuhan-tumbuhan lain. Okey. Okey. So, saya nak cek balik dengan ataupun nak tanya balik kepada cikgu ya. Mengapa kami telah menjalankan tugasan ataupun aktiviti tersebut? Apakah kaitannya dengan subjek kita yang kita terokai pada hari ini? Oh, baik Sean. Okey. Apa yang murid-murid dalam talian lakar dan label tadi membuat saya Cikgu Daniel dan Cikgu Roslia berbunga hati. Ini yang kami gembira apabila murid faham. Murid boleh fokus, bayangkan dan menulis apa yang kami hasratkan. Okey, apa yang kami hasratkan sebenarnya selari dengan apa yang dilakukan oleh Luqman, Hanif, Indra dan Afif tadi. Iaitu apabila dikaitkan dengan sudut pandang subjek sejarahnya, kegiatan ekonomi yang berasaskan bentuk muka bumi. Okey, yang seperti yang kita tengok pedalaman di kawasan pedalaman terdapat beberapa aktiviti asas. Contohnya memungut hasil hutan seperti yang Sean dapat lihat sarang burung yang dipungut hasil hutan. Okey, itu contohnya. Dan yang kedua ada aktiviti pelombongan. Okey, hasil lombong seperti yang Sean dapat lihat di hadapan emas, besi dan perak. Okey. Dan di kawasan yang kedua ini lembah sungai. Lembah sungai inilah hasil yang banyak dan seperti yang ditunjukkan oleh murid-murid kita di atas talian tadi, lembah sungai aktiviti utamanya adalah pertanian. Dan hasil pertanian utamanya adalah padi. Okey, semua orang tahu padi makanan ruji kita Sean pun saya rasa makan baru pagi makan tadi. nasi makan nasi baru pagi tadi makan nasi kan. Okey. Dan terdapat juga tanaman lain. Okey, contohnya rempah ratus. Ini rempah ratus Okey. Dan buah-buahan serta kekacang. Dan di hujung seperti yang Sean tahu, saya rasa semua orang tahu logik dan semua murid yang berada dalam talian dan di rumah juga tahu air sungai mengalir ke laut. Ya, bagus. 100 markah. Itu yang saya suka tentang Sean. Memahami apa yang kami nak ajar. Cikgunya bagus. Murid yang cemerlang. Okey. Dari sudut geografi pula. Yes. Okey, dari sudut geografi, bila kita katakan tadi Cikgu Deni ada sebut bentuk muka bumi. Ya, betul. Sebenarnya bila kita kata bentuk muka bumi, dia ada kaitan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Bermakna bila ada kawasan terdiri pada tanah tinggi, lepas tu ada tanah pamah, lepas tu ada lembangan sungai. Ya, betul. Jadi keadaan ini menyebabkan perbezaan tanaman ditanam di situ. Takkan kita tanam pokok getah di kawasan kaki gunung kan? Tak boleh, Cikgu? Tak boleh. Bagus, Sean. Kita akan tanam tanaman hawa sederhana. Betul, Sean? Lepas tu kita tanam pula tanaman padi
dekat kawasan lembangan sungai. Jadi itu dah masuk tajuk dalam subtopik faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Selain itu Cikgu Dini ada sebut tadi saliran. Yes. Betul kan? Saliran, betul. Saliran juga Lembar merupakan faktor bagi mempengaruhi kegiatan ekonomi. Contohnya, bila tanaman padi memerlukan pengairan, mesti ada saliran yang membantu pokok padi itu tumbuh dengan subur. Okay, saya respon sedikit tentang tanaman padi tadi ya. Ya, Cikgu. Apabila kita sebut sungai, ada dua sungai yang amat masyhur dalam sejarah dalam Melayu sehingga hari ini. Ya. Yang pertama Sungai Mekong berkait dengan Funan dan yang kedua Sungai Bengawan Solo. Ini saya rasa Sean dan semua murid dalam talian serta di rumah boleh Google YouTube lagu Sungai Bengawan Solo. Diabadikan dalam lagu. Macam mana nak eja perkataan tersebut, Cikgu? Bengawan Bengawan Solo. Bengawan Solo. Bengawan Solo. Solo. Letaknya di Indonesia, Kerajaan Majapahit. Cikgu tahu lagu tersebut? Boleh nyanyi sikit, Cikgu? Saya rasa kalau saya nyanyi nanti hujan, Sean. Sebab suara kurang sesuai untuk nyanyi. Lagunya agak susah tapi keroncong. Berbentuk keroncong. Menarik ya lagu tu. Dan diabadikan. Maksudnya pentingnya sungai tersebut pada kegiatan pertanian. Dan seperti yang saya sebut tadi, air mengalir ke laut. Di pesisir pantai laut itu adanya pelabuhan. Okey, pelabuhan sudah daripada zaman awal abad pertama Masih. Lama Sean, dah sudah 2021 tahun. Kalau ikut umur, kalau kita kira matematiknya. Okey, dan masih ada sehingga hari ini. Dan kegiatan penting di situ adalah perdagangan. Saya nak tambah lagi. Boleh, Cikgu, silakan. Dalam sudut geografi juga, saya rasa nak dengar pendapat anak murid kita. Terdapat Nukman, Anif, Indra yang mewakili pelajar murid-murid di seluruh Malaysia ni. Cikgu nak dengar kamu jawab dengan betul. Sebenarnya ada berapa kegiatan ekonomi di Malaysia pada masa kini? Okey, siapa nak jawab? Okey, bagus Anif. 3. Okey, cuba sebutkan Anif. Yang pertama, primer. Yang kedua, sekunder. Dan ketiga, tertier. Bagus. Syabas. 100 markah. Okey, itu ada 3 sektor ekonomi yang terpenting di Malaysia. Kita nak terus lagi lah. Apa definisi dia? Tuan Sean, kita kan cakap je mesti kita dengar maksud dia. Okey, yang lain belum cakap lagi kan? Kita nak dengar pula. Huraian, apakah yang dimaksudkan industri primer, kegiatan primer, kegiatan industri sekunder dan kegiatan ekonomi tertier. Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, saya lah pilih, Cikgu. Okey, Sean. Siapa yang nak buat? Siapa yang nak jawab? Indra, sila Indra. Okey. Untuk definisi sektor primer, maksud dia pengeluaran bahan mentah terus dari sumber semula jadi seperti tanah, hutan, air dan mineral. Okey, bagus. Teruskan. Siapa Ishan nak pilih? Mana siapa Ishan? Cikgu. Okey. Sektor sekunder pula ialah sektor yang memberi keutamaan dalam menukarkan bahan mentah kepada bahan yang sudah siap untuk pengguna lah. Okey, bagus. Afif Haziq. Okey, last kali kot. Nukman. Manakala sektor tertier merujuk kepada kegiatan ekonomi yang menawarkan perkhidmatan dan memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Okey, cikgu nak kaitkan dengan ni. Okey, sila. Cikgu nak kaitkan ni. Sean pegang satu. Okey, Cikgu. Okey, kita nak tanya pelajar di rumah pun boleh juga ya. Terlupa cikgu pelajar murid-murid di rumah. Di rumah, betul. Okey, sekarang ni agaknya apa bahan ni? Dan dari industri mana, kegiatan ekonomi mana dan apa kaitannya dengan kemajuan negara kita sekarang? Okey. Agaknya ni apa ni? Cakap ni? Getah, Cikgu. Sarung tangan. Ya, sarung tangan, getah. Jawapan yang betul. Saya ingat nak jawab belon tapi bukan. Tapi bahannya sama. Ya, bahan dia sama. Sebenarnya bagus. Kegiatan ekonomi yang pertama, primer tadi, iaitu penanaman getah. Dan hasil dia, maka adalah hasil produknya yang disebut sebagai sarung tangan ataupun glove lah. Jadi digunakan dalam bidang apa pula? Ya, siapa dia? Dalam bidang perubatan juga. Perubatan kita menjurus kepada sektor tertier. Perkhidmatan tadi. Ya, Cikgu. Ada Syah nak tanya apa-apa? Tak ada, Cikgu. Cikgu boleh teruskan. Okey, itu saja. Cuma yang ini pula. Ialah apa ni? Anif. Minyak masak. Jadi asas dia ialah kegiatan ekonomi pertanian primer, ya, bagus, dan hasilnya kita dapat keluar produk
makanan lah. Cikgu Daniel tambah ya, kot. dekat di sini ada. Okey. Agak-agak apa ya murid-murid? Cantik ni. Tak nampak. Tak nampak ke? Tak nampak. Tak cukup bling. Mutiara, cikgu. Macam ni. Tak cukup bling tu. Bentuk apa ni? Bentuk bulat. Bentuk bulat. Bagus Indra. Apa hasil daripada mutiara yang kamu nampak ni? Kegiatan. Barang kemas. Barang kemas. Barang Ini yang perhiasan. dihasilkan Barang kemas. daripada pungut hasil laut. Laut. Okey, yang kamu sebut sebentar tadi, inilah hasil akhirnya yang didagangkan. Apa lagi produk yang kita ada di hadapan Okey. kita? Seterusnya? Mungkin yang ni pula cikgu. Yang ni. Okey. Okey. Sama juga. Okey. Okey, murid-murid yang dalam talian. Apa ya agak-agak? Pernah nampak ke? Sarang burung lalayang. Bagus Indra. Pernah jumpa ke sebelum ni? Pernah cikgu. Mak Okey. dia selalu minum air dia. Wah, bagus. Barang mewah ya. Ini barang mewah Sukar didapati, diperoleh daripada sumber asli ya. Hasil hutan. Maksudnya yang kamu sebut hasil hutan tadi, ini barang maujudnya. Okey, diperolehi, diproses dan dijual. Mencecah harga ribuan ya. Okey, mendapat keuntungan lah dapat keuntungan daripada kita jual bahan mentah saja. Apabila kita proses sarang burung ini, jenamakan dan kita boleh pasarkan dengan harga ribuan bagi setiap keping. Jangan lupa, ini adalah sektor prima. Okey, bagus. Okey. Mungkin saya pula boleh tanya murid-murid yang ada dalam talian ya. Boleh, Sean. Bagi produk ini pula, ya, produk ini di hadapan anda yang berwarna kuning, adakah anda tahu apakah nama produk tersebut? Bukan produk bahan mentah. Pisang. Jawapannya betul. Siapa yang jawab tadi? Saya. Okey, 1000 markah untuk anda. 1000 markah. Tetapi setahu saya seperti yang dibincangkan tadi, bahan mentah seperti ini boleh diproses ataupun ditukarkan kepada bahan bahan sekunder. Bahan sekunder namanya. Untuk industri. Okay. Adakah di antara anda boleh memberi jawapan contoh untuk industri sekunder bagi bahan mentah tersebut? Siapa boleh jawab? Boleh cikgu. Okey. Contohnya pisang ni apabila dihasilkan menjadi pisang salai. Jus. Okey, bagus. Bagus. Itu produk makanan lah Afif ya. Bagus lah. Sebenarnya selain pisang ni, pisang apa lagi yang kita boleh guna untuk jadikan produk? Ya, yang ni adalah pisang lemak manis kita kata. Kan? Ada nama pisang lain yang kamu kenal? Pisang tanduk. Okey, bagus. Okey, selain daripada pisang Sean, murid-murid dalam hasil pertanian, okey seperti yang kita nampak kat sini, kacang. Okey, kacang biasa kita makan terus macam tu ya. Tapi ada lagi hasil seperti kelapa. Dan kelapa pada akhirnya pada peringkat awal kelapa biasanya dihasilkan menjadi minyak. Okey, walaupun prosesnya sedikit sukar. Tetapi itu hasilnya. Dan kelapa juga dihasilkan menjadi cuka. Menjadi cuka? Yes. Kerajaan awal alam Melayu dah menghasilkan cuka kelapa. Okey. Jadi prosesnya walaupun kelihatan sedikit sukar, tapi itulah kreativiti masyarakat zaman lampau. Okey. Itu antara kegunaan. Okey, dan dipasarkan melalui aktiviti perdagangan. Okey, dan seperti yang murid-murid tahu pedagang-pedagang awal, pedagang acip. Okey, pedagang acip Saya tahu juga. ya, Indra. Saya tahu juga. Pedagang daripada mana Acip ACIP, maksudnya A untuk Arab, C untuk Cina, I untuk India dan P untuk Parsi. Okey, dan inilah pedagang-pedagang awal yang mendagangkan barang-barang ini. Apabila mereka singgah di pelabuhan di alam Melayu, mereka membeli produk kita dan pada masa yang sama mereka menjual produk dihasilkan oleh mereka. Okey, sehingga pada hari ini Cikgu Selia kan perdagangan. Perdagangan pula tadi ada pelajar sebut mengenai pelabuhan. Pelabuhan tu adalah kaitannya dalam sistem ekonomi tertier. Di mana dia memudahkan kita untuk memasarkan pula hasil barangan kita. Cikgu tertarik juga, cikgu nak bagi tahu info yang lain sikit lah. Okey, sila. Yang ni. Ini beras sebenarnya cikgu nak bagi tahu juga. Okey. Sebenarnya bila kita memilih untuk menanam padi, selain dari faktor saliran, bentuk muka bumi, kita juga perlu mengetahui jenis tanah yang sesuai. Ya, betul. Jenis tanah, betul Syul? Ya, betul. Okey, jenis tanah untuk tanaman padi, apa yang sesuai untuk kawasan mana yang kita boleh pilih untuk jenis tanaman padi yang sesuai? Ada idea? Lembap, cikgu. Ya?
Ya, Hafiz? Kawasan lembah sungai. Okey, kawasan lembah Kawasan sungai. lembah sungai. Ada kaitan dengan sejarah. Lokasi awal lembah sungai. Lokasi awal. Jadi penanaman padi ini berterusan sehingga masa kini. Sebab padi adalah makanan, beras adalah makanan ruji bagi penduduk Malaysia. Dan pengetahuan tambahan, cikgu nak beritahu. Bila kita tanam padi ni, kita memerlukan tanah aluvium nama dia. Oh. Murid di rumah boleh catat juga, dan murid di dalam talian boleh juga catat jenis tanah yang sesuai untuk tanaman padi ialah tanah aluvium. Jadi cikgu dah menyatakan 3 faktor tadi dalam mata pelajaran geografi. Pertama, bentuk muka bumi. Yang kedua, saliran juga. Yang ketiga ialah jenis tanah. Okey. Dan merujuk kepada sejarah juga ya. Sean, seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, apabila kita sebut kegiatan ekonomi alam Melayu, dia tak boleh lari daripada lokasi. Lokasi pedalaman, lokasi lembah sungai dan lokasi pesisir pantai. Dan inilah produk-produk yang dihasilkan mengikut lokasi tersebut. Okey, sejak daripada awal abad pertama Masihi sehingga hari ini. Mungkin cikgu boleh bagi contoh untuk lokasi tersebut berdasarkan ilmu sejarah. Okey, bagus Sean. Itu yang saya suka dengan Sean sebab banyak pertanyaan, inquiry, penerokaan ya. Tuan ingin tahu banyak. Bagus. Perasaan ingin tahu. Itu yang perlu ada pada. Okey, yang pertama Sean, kita lihat sarang burung di hujung ya, itu adalah hasil daripada kawasan kegiatan ekonomi di pedalaman. Sarang burung ya. Tapi dan yang kedua, ini adalah hasil pelombongan pedalaman juga, tetapi yang sudah diubah menjadi produk akhir. Okey, sebab kami tiadalah biji besi dengan emas yang belum diproses ya. Dan seterusnya di peringkat lembangan sungai. Okey, di peringkat lembangan sungai, hasil yang diperolehi adalah yang pertama inilah seperti yang Cikgu Rosia sebut tadi, padi ya, tapi yang sudah diproses menjadi beras yang kita makan sebagai nasi. Dan tanaman lain, rempah ya, tanaman lain, rempah, ada pelbagai rempah, tapi yang paling penting adalah lada hitam. Lada hitam menjadi antara rempah yang paling masyhur yang disumbangkan oleh kerajaan alam Melayu. Dan seterusnya tanaman lain lah, seperti pisang, kekacang, kelapa dan sebagainya yang sesuai dengan lembah sungai. Dan di hadapan kita ini adalah hasil akhir daripada tanah yang diperoleh di kawasan lembah sungai. Itu kawasan lembah sungai. Dan akhir di pesisir pantai, inilah hasilnya. Ini kulitnya tiram ya, kulit tiram. Dan daripada kulit tiram ini di pesisir pantai, maka keluarlah mutiara. Okey. Cuma mutiara ini diproses menjadi barang perhiasan dan dapat dijual dengan harga yang berlipat kali ganda berbanding dengan jual mutiara yang belum diproses. Okay, ini mengikut lokasi berdasarkan kegiatan ekonomi sejarah. Baik cikgu. Okey, sebelum kita menerokai dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Didik TV KPM untuk rancangan Teroka. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula di Didik TV KPM untuk rancangan Teroka bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Daniel dan juga Cikgu Roslia. Okey, Cikgu, apa lagi yang kita akan terokai pada pagi ini? Silakan Cikgu. Baik Sean. Okey, tadi kami dah saya, Cikgu Daniel dan Cikgu Roslia berceloteh panjang tapi sebenarnya tujuan kita adalah meneroka. Meneroka ini lebih kepada murid. Jadi sekarang ni sebenarnya murid-murid yang berada dalam talian sudah diberi tugasan awal. Okay. Tugasan meneroka, dan tugasan ini sebenarnya ingin meneroka kreativiti murid bagaimana mengolah bahan mentah yang ada di rumah menjadi satu produk siap, dan yang kedua bagaimana mereka nak memasarkannya. So tugasannya adalah dua tugasannya. Faham cikgu, faham. Untuk penonton ataupun murid-murid di rumah juga boleh libatkan diri. Dan cikgu cadangkan murid-murid di rumah sana cuba fikirkan apa bahan yang mudah kamu dapat. Sama ada kamu nak pergi ke dapur ke, ambillah bawang-bawang ke apa, kamu nak cuba satu idea yang baru. Kita sama-sama mereka satu produk untuk menghasilkan barangan yang boleh kita pasarkan. Baik cikgu. So jadi kita boleh mulakan dulu dengan pembentangan daripada salah satu murid kita untuk hari ini ya. Okey, baik. Boleh. Okey, jadi saya ada nama di hadapan saya, mungkin saya boleh
mulakan dengan murid kita Indra. Indra mungkin boleh terangkan kepada penonton semua dan juga kepada cikgu-cikgu pembentangan anda. Okay, rakan-rakan dan di rumah, hari ini saya nak tunjuk cara buat jus mangga. Bahan yang diperlukan senang je. Pertama sekali mestilah mangga. Okey. Yang kedua susu pekat, air masak dan pengisar. Nak buat dia senang je. Pertama sekali masukkan 200 gram mangga, 2 sudu besar susu pekat dan 250 ml air masak ke dalam pengisar. Yang kedua, kisar dan air sekali tuangkan untuk dihidangkan, tuangkan ke dalam cawan. Dan hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Indra, saya nak tanya Sedap. ya. Oh, sedap ah? Sedap. Nanti hantarkan segelas. Tapi saya nak tanya Indra, bila Indra kisahkan tadi, sekali dengan dia punya biji ke ataupun hanya buahnya? Atau isinya Hanya sahaja? buah sahaja. Buah saja. Isi sahaja. Kulitnya pun tak perlu. Tak perlu. Okey, tak perlu. Okey, baik. Tetapi berapa lama Indra mengambil masa untuk mengisar ataupun untuk menyediakan produk akhir tersebut? Sekejap je, hanya dalam 6 ke 10 minit. 6 ke 10 minit termasuk pemotongan dan juga mengeluarkan kulit dan sebagainya. Okey. Agak laju. Okey. Dan lagi satu soalan, saya ada memang banyak soalan untuk Indra, tapi untuk yang soalan ni, biasanya untuk untuk satu gelas jus mangga, berapa banyak biji mangga yang diperlukan? Lebih kurang tak sampai sebiji, dalam 200 gram. Dalam 200 gram. Okey, balik semula kepada cikgu. Mungkin cikgu ada soalan untuk Ya, Syah, terima kasih. Ya, Indra. Kenapa Indra memilih jus mangga? Apa cikgu? Kenapa Indra memilih jus mangga untuk dihasilkan? Saya memilih jus mangga kerana buah mangga ni adalah salah satu hasil tanaman lain daripada kegiatan pertanian yang biasanya ditanam di lembah sungai yang seperti cikgu dan cikgu Roslia terangkan tadi. Selain itu dia juga mudah didapati dan sedap. Okey, nampak menyelera air minuman tu, jus mangga tu. Okey. Sekali minum terus kenyang ya, Indra. Kenyang. Tapi mangga apa yang Indra pilih untuk jadikan jus? Mangga apa agaknya? Mangga apa? Mangga jenis apa? Saya memilih mangga harum manis Kemboja. Wah, harum manis. Mangga yang paling mahal. Manis. King of mango, English cakap kan? Okey, bagus ya. Indra memilih makanan mewah. Okey, terima kasih Indra. Bagus. Okey, Sean, kita saya ada lagi satu soalan mungkin untuk cikgu. Kalau Indra tak boleh jawab, balik semula kepada apa yang cikgu ajarkan sebelum ni, sebelum break kita tadi. Cikgu ada kata berkenaan dengan jenis tanah yang diperlukan untuk menanam pokok, bukan sahaja jenis tanah tetapi juga bentuk muka bumi dan juga bentuk muka bumi dan juga jenis tanah. Mungkin cikgu boleh terangkan? Itu geografi tu. Ya cikgu. Kalau kita kata tanaman buah-buahan, dia merujuk kepada jenis tanah, kita kata tanah gambut. Dia berbeza dengan tanah tadi, tanah aluvium dengan tanah gambut, dia berbeza. Dari segi kepekatan dia, kandungan air dia. Jadi tanah gambut ni lebih sesuai. Jadi kebanyakan kawasan-kawasan tanaman buah-buahan ni dia tak boleh ditanam sesuka hati. Kita kena tengok jenis tanah yang sesuai juga, Sean. Baik, barulah dapat buah yang banyak, kan? Terima kasih banyak-banyak cikgu kerana menjawab soalan saya. Seterusnya kita ke murid yang seterusnya. Mungkin kita boleh tanya Lokman, apakah ataupun anda boleh teruskan dengan pembentangan anda? Okey, sila Lokman. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat sup bunjut. Antara bahan yang diperlukan untuk membuat sup bunjut adalah seperti berikut. Yang pertama, kayu manis. Yang kedua, jintan manis. Yang ketiga, bunga lawang. Yang keempat, bunga cengkeh. Yang kelima, buah pelaga. Yang keenam, biji ketumbar. Yang ketujuh, biji sawi. Dan yang paling penting sekali ialah lada hitam. Cara-cara dia, pertama sekali bahan itu akan dicampur dan dikisar secara halus. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian bahan ini akan dibungkus ke dalam kain kasa. Okey, proses pembuatannya disiarkan secara langsung. Menarik kan, Syah? Ya. Kemudian
Bungkusan ini akan diikat dengan kemas dan rapi. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Okey. Wow. Oh, cantik juga. Dan bolehkah saya tanya soalan untuk Lokman? Sila Sean. Okey. Ya, Lokman, berapa lama Lokman mengambil masa untuk menyiapkan produk tersebut? Produk ini dapat disiapkan dalam jangka masa 2 hingga 3 minit sahaja. 2 hingga 3 minit untuk setiap bungkusan tersebut. Bunjuk tu lah. Setiap bungkusan. Dan saya faham nanti kami akan sentuh berkenaan dengan kegiatan ataupun pemasaran. Ya. Tapi sebelum tu, berkaitan dengan tersebut, mungkin Lokman pun boleh beritahu kepada penonton semua, apakah kos sekiranya Lokman tahu untuk menghasilkan salah satu daripada bungkusan tersebut? Lebih kurang. Kos bahan mentah bagi menghasilkan 1 biji sup bunjut ialah sebanyak RM1. Oh. Okey. Dan boleh dijual Murah saja. Murah saja. Okey. Terima kasih Lokman. Balik semua kepada cikgu sekiranya cikgu ada apa-apa soalan. Okey, Sean, seperti yang Nukman cakap tadi kosnya RM1. Betul ya Nukman? Betul. Tapi berapa harga jualan satu sup bunjut yang Nukman nak jual? Okey, bagi saya akan jual sup bunjut ini dengan harga RM1.30. Dan saya akan peroleh keuntungan sebanyak 30%. Untuk satu ya? Untuk satu. Bayangkan jika saya menjual 1,000 biji sup bunjut, maka keuntungan yang saya akan peroleh ialah sebanyak RM300. Okey, bagus dia siap kira tu. Itu bagusnya ya, penggunaan pengiraan matematik. Ya. Okey, dalam menghasilkan satu produk dan diniagakan. So dapat menjana keuntungan. Terselalah ekonomi dalam subjek sejarah dan geografi, Sean. Memang bagus cikgu. Saya nak tanya juga ni. Ya cikgu. Okey, Nukman. Kenapa kamu pilih sup bunjut ni yang ada kaitan dengan rempah-rempah ni? Kenapa? Saya pilih untuk membuat sup bunjut ni lah kerana rempah ratus merupakan warisan alam Melayu yang menjadi warisan kepada kita sejak dari dulu lagi. Maknanya dari dulu lagi orang dah menggunakan rempah ratus ni dan digunakan sehingga sekarang. Okey. Sebenarnya sup bunjut ni adalah penyedap makanan untuk kita buat sup. Kalau kita buat contohlah Sean, kita buat sup ayam kan Sean. Ya cikgu. Kita letak bawang putih saja. Ya. Nukman mungkin Nukman nak tambah ni ya. Kita tak letak sup bunjut, dia tak ada rasa dekat situ. Ya. So Nukman memilih pilihan yang tepat. Kadang-kadang kita perlu kreatif sikit dan kita perlu produk yang mudah kita nak buat dan kita boleh pasarkan kepada masyarakat setempat. Ya, betul cikgu. Ya, dan yang bagusnya Sean, Ya. Nukman memilih rempah. Okey, rempah merupakan hasil yang sudah sejak berzaman dihasilkan oleh kerajaan alam Melayu. Dan ini merupakan warisan kita. Rempah merupakan warisan. Ya, betul cikgu. Aplikasi yang memang bagus sekali oleh Lokman. Terima kasih Lokman. Okey. Dan kita balik pula kepada murid yang seterusnya. Kalau tak silap saya, Hanif masih belum membuat Hanif. pembentangannya. Sila Hanif. Sila Hanif. Ya saya. Saya. Okey, jadi di tangan saya ini ada bahan-bahan untuk menyiapkan kerabu, bunga kantan dan ikan bilis. Jadi bahan-bahan ni senang je. Yang pertama kita ada bawang, tomato, cili, serai dan paling penting sekali ialah bunga kantan. Okey, jadi senang je nak buat benda ni. Okey, yang first potong bahan-bahan tersebut menjadi halus seperti ini. Okey. Baik. Baik. Dan kemudian gaulkannya dalam satu bekas dan kemudian perah limau dan akhirnya dia macam ni. Sedap tak agak-agak Sean? Syah pernah rasa tak kerabu? Kerabu Oh, bunga pernah. kantan. Ini special, kerabu bunga kantan. Okey, kerabu. Okey, teruskan Hanif. Okey, teruskan Hanif. Apa lagi bahan? Cikgu rasa ada satu lagi kot bahan. Ya, ikan bilis. Jangan lupa ikan bilis. Ikan bilis ya. Okey, kenapa Hanif memilih produk tersebut untuk pembentangan pada hari ini? Sebab saya tengok saya nak buat pengubahsuaian sedikit sebab saya tengok dekat kedai-kedai lain diorang hanya menjual kerabu mangga. Jadi saya ingin buat pengubahsuaian dengan membuat kerabu bunga kantan dan ikan bilis. Okey, bagus. Ada kelainan lah situ kan ya Hanif. Okey, bagus. Kita kena cuba tu. Ya, Kreatif ya, kreatif. Ini kreativiti yang kita nak tunjukkan. bagus. 10 markah untuk kreativiti. Ingat 10 markah tu. Saya Okey, agaknya dalam pasaran sekarang Hanif satu batang
bunga kantan tu berapa harganya? Di tempat saya, bunga kantan ini dalam RM2 seperti itu. Oh, okey. Harga agak mahal tu Sean. Satu tangkai tu kita jual RM2. Bermakna produk hasil akhirnya mungkin harganya untuk membuat pemasaran lagi lebih mahal pula. Berapa agaknya untuk sepaket barang hasil anda untuk menjualnya? Berapa agaknya harganya? Saya akan letakkan kerabu tersebut dalam bekas ini dan saya anggarkan akan menjualnya dalam RM4. Okey. Jadi kos keseluruhan untuk membuat kerabu ni RM10. Dan bila saya jual ini RM4, saya akan memperoleh keuntungan 40%. Oh, okey. Agak tinggi juga. So sekiranya anda menjual 100 daripada barang tersebut, okey, matematik pula saya tak berapa bagus, tapi tapi keuntungannya adalah 40%. Okey. Bagus. Baik. Terima kasih sangat Hanif. Cikgu ada apa-apa soalan untuk Hanif? Oh, cukup sekat ni. Cukup okey, dan kita tinggal lagi seorang. Siapa ya? Kita ada Afif. Saya. Afif Haziq. Okey. Yang terakhir ya. Okay. Saya nak tunjuk hari ini saya ambil bahan daripada sumber primer iaitu pertanian. Hasil dia adalah belimbing buluh. Okey, itu belimbing buluh. Jadi belimbing buluh ni saya boleh buat jeruk belimbing buluh. Bahan yang perlu hanyalah 3, mestilah belimbing ni, cuka dan juga garam kasar. Apa yang kita buat dengan 3 bahan ni senang je. Kita campur dan gaulkan bersama. Lepas tu kita masukkan dalam bekas, simpan 2 hari, dah siap. Lepas tu jadilah hasil dia macam ni. Laju juga. So produk anda sedap ke tak? Sedap tak Soalan tu Afif? cepu mas ya. Mungkin boleh cuba depan kita semua. Okey sedap Afif, cikgu nak tahu jugalah kan. Kenapa pilih belimbing ni buat jeruk, belimbing buluh ni? Sebab saya boleh lihatlah sekarang jeruk belimbing buluh ni hasil dia semakin kurang di pasaran. Jadi saya sebagai seorang pelajar rasa perlu dedahkan menu ini untuk menyedapkan lagi masakan. Sebab dia ada banyak fungsi dia dalam boleh ganti asam jawa, boleh masukkan dalam sambal belacan dan banyak lagi lah. Sean, kalau kita buat sambal belacan ni Sean, kita tambah dengan belimbing buluh ni. Lepas tu kita makan dengan nasi panas-panas. Itu penyedap selera tu. Tak sedar dah 2 pinggan dah. Pinggan kecil dah, pinggan kecil. Cikgu, saya dah teruja dah lapar dah cikgu. Baik, kita balik semula kepada topik kita iaitu sejarah dan juga geografi. Kita bukan rancangan masakan ya. Betul-betul. Kita meneroka bahan mentah tersebut. Ya, betul. So, jadi kesemua adik-adik ataupun kesemua murid telah pun menghabiskan ataupun telah pun menghabiskan pembentangan mereka. Mungkin adik-adik dekat rumah pun bolehlah cuba untuk mencari bahan-bahan mentah untuk menjadikan bahan produk untuk dipasarkan di luar sana. Sebab saya perasan kesemua murid yang telah bentangkan pembentangan mereka semua memilih bahan makanan. Betul. Sesuai dengan zaman ni Sean. Ya cikgu. Cikgu dan PKP. Masa pandemik COVID ni. Ya betul. Industri makanan lah yang kurang terjejas. Kita perlu meneroka sumber makanan ni. Ya cikgu. Apa lagi yang akan kita belajar hari ini? Sementara masa masih ada. Masa masih ada ya. Okey. Murid sudah meneroka Ya. Sudah menghasilkan sesuatu daripada bahan mentah. Hasil akhir bahan mentah mereka sudah ada. Okay, mereka pasarkan bahan mentah tersebut. Okay, jadi kita perlu lihat apa peri pentingnya penerokaan ini. Apa yang murid dapat daripada penerokaan pada hari ini. Okay, itu antara perkara yang kita nak tekankan sebenarnya. Okay, dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kita ada satu perkara lagi cikgu Rina. Sila cikgu saya. Sebenarnya bila dah siap barang-barang tu, kita kena memasarkan pula Sean kan? Ya betul. Sebelum tu nak tanya lah, Sean sekarang ni beli barang secara apa agaknya Sean? Guna macam mana tu? Saya ada beli barang tapi lagi baik kalau pelajar-pelajar ataupun murid-murid kita boleh jawab apakah barangan ataupun adakah pelajar-pelajar kita dengan kebenaran ibu bapa membeli belah secara dalam talian apakah barang-barangan yang anda telah pun beli semasa PKP ini? Sebenarnya tajuk kita nak menjurus kepada bagaimana pula kita nak memasarkan produk tadi. Dan cikgu nak ingatkan juga, bila kita masuk pada pemasaran barangan, kita dah masuk kepada sektor kegiatan
tertier. Yang tadi, yang mula-mula cikgu terangkan tadi, ingat kan? Okey, sekarang kita nak dengar idea-idea pada keempat pelajar yang ada dalam talian sekarang ni. Kemukakan idea kamu pula. Bagaimana kamu nak memasarkan barangan tersebut? Kalau cikgu memang cikgu suka membeli barang online sekarang ni. Buka Shopee je kan. Kita banyak barang kita boleh lihat. Okey, kita dengar pendapat dari 4 pelajar yang ada dalam talian. Okey, kita siapa nak mula? Pendapat saya. Okey, Afif. Kita Okey, semua Afif. PKP dekat rumah mestilah hampir semua ada telefon pintar kan. Jadi kita boleh ambil inisiatif, kita gunakan telefon pintar untuk guna aplikasi social media seperti WhatsApp, Facebook untuk mempromosikan jualan kita. Jadi secara tak langsung jualan kita dapat lebih diperluaskan. Okey, bagus. Idea sangat bagus dan juga efektif. Yes, efektif. Apa pula kata daripada tadi, siapa tadi? Indra? Indra. Tadi Afif. Tadi Afif. Tadi Afif, sekarang pula Afif kepada dan Indra. Okey, Indra. Selain itu, peniaga ataupun pembuka produk boleh juga mendaftarkan produk mereka di aplikasi Foodpanda ataupun GrabFood. Seperti yang kita tahu sekarang aplikasi itu ramai digunakan oleh masyarakat kerana khidmatnya yang bagus dan laju. Hal yang demikian juga dapat memajukan lagi industri pemakanan dan industri perkhidmatan penghantar makanan. Okey. Siapa lagi yang belum? Ada lagi 2 orang? Okey, Anip pula. Okey, Anip. Ya saya. Saya tidak perlu menggunakan internet. Saya hanya menggunakan banner dan juga poster untuk mempromosikan saya punya produk. Okey. Okey. Nukman pula. Nukman Cikgu, bagi saya, cara paling efektif untuk mempromosikan sesebuah produk adalah dengan mempromosikan produk menerusi website atau blog. Hal ini kerana blog boleh dibina secara percuma dan merupakan bisnes online yang paling menarik, berkesan dan boleh berkekalan sehingga bila-bila. Okey, alhamdulillah. Okey, Sean, ya. Pandai betul. Memang bagus. Memang jawapan daripada kesemua 4 Lokman, Hanif, Indra dan juga Afif telah memberi jawapan yang memang bagus. Tapi saya rasa kalau kita gabungkan kesemuanya, memang akan menjadi teknik pemasaran yang sangat ataupun terlalu efektif. Ya, betul. Ya, cikgu. So, jadi daripada jawapan yang diberikan oleh semua murid-murid kita pada pagi ini, mungkin cikgu juga boleh tambahkan pula apa-apa poin ataupun idea yang cikgu ada untuk topik tersebut. Okey, tadi saya nak kaitkan perkataan pemasaran. Ya. Sebenarnya bila pelajar tadi atau murid-murid tadi bercerita tentang cara nak memasarkan barangan, sebenarnya kita memerlukan rangkaian internet. Ya. Rangkaian internet sebenarnya merujuk kepada kemajuan teknologi. Cikgu rasa dalam minggu lepas baru dilancarkan ekonomi digital. Betul tak, Syah? Ya, betul. Perdana Menteri kita melancarkan ekonomi digital. Jadi dekat situ dalam ekonomi digital termasuk juga rangkaian internet. Rangkaian internet merangkumi perkara-perkara yang kamu nyatakan tadi. Instagram, WhatsApp, dengan Shopee yang cikgu cakap tadi. Semua itu, Foodpanda, semua itu membantu ke arah peningkatan ekonomi kita bagi negara kita lah semakin maju dan terus berkembang. Ya, betul. Baik, Sean. Kita nak lihat kepentingan tadi. Ya. So kita, mungkin secara ringkas kita boleh sebut pasal kepentingan tersebut. Secara ringkasnya, peri penting atau elemen K, elemen kewarganegaraan dan civic yang ada daripada penerokaan kita pada hari ini adalah kreativiti. Kreativiti murid atau masyarakat meneroka bahan mentah menjadi satu produk baharu dan dapat dipasarkan, seterusnya dapat menjana pendapatan dan meningkatkan taraf hidup. Ya, cikgu. Itu bagusnya. Ya, betul, cikgu. Okey. Nampaknya kita akan sampai ke akhir rancangan kita pada hari ini, tapi sebelum tu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar-pelajar kita yang ada di sini, Lokman, Hanif, Indra dan juga Afif. Lambai tangan, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Dan sebelum kita berakhir, cikgu, murid-murid di luar sana, satu Malaysia. Murid-murid Malaysia anda di luar sana, terima kasih kerana menonton rancangan Didik TV. Ya, cikgu. Dan sebelum berakhir, mungkin cikgu boleh beri rumusan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Okey, sebagai kesimpulan, cikgu mengucapkan terima kasih kepada semua murid-murid yang berada di dalam talian dan penonton murid-murid berada di luar sana. Mudah-mudahan kamu dapat menggabung jalinkan subjek sejarah dan geografi dalam tajuk kegiatan ekonomi. Kedua-duanya penting. Cuma bagi cikgu, geografi dan alam berpisah tiada. Sekian. Okey, baik Sean, dari sudut pandang subjek sejarah pula.
apa yang diharapkan daripada penerokaan tadi adalah kegiatan ekonomi sudah muncul sejak awal abad pertama Masihi, kerajaan awal Melayu dan berkembang berterusan sehingga hari ini melahirkan produk baru ya. Yang paling penting adalah warisan itu dihargai oleh masyarakat pada hari ini. Warisan dan sejarah berpisah tiada. Terima kasih banyak-banyak cikgu, lagi sekali terima kasih kepada Cikgu Sama-sama, Rosia dan Syah. juga Cikgu Terima Daniel kasih. dan juga pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang telah ataupun sebelum ni dalam talian, dan kepada anda semua yang menonton di Didik TV rancangan Teroka. Terima kasih banyak-banyak dan kami akan berjumpa lagi setiap hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari di rancangan Teroka di Didik TV KPM. Terima kasih. Terima kasih. Didik TV KPM